walaupun terdapat kes yang berlaku sehingga menyebabkan kematian. Hai, Assalamualaikum. Kita semua dikejutkan dengan satu lagi kes yang dilaporkan sedang dalam siasatan melibatkan pelajar UPNM, melibatkan senjata yang sama, setrika, seperti mana yang telah berlaku di dalam kes arwah Zulfarhan, yang mana mahkamah telah pun memutuskan untuk menjatuhkan hukuman gantung sampai mati terhadap tertuduh-tertuduh yang terlibat dalam kes tersebut. Sepatutnya keputusan mahkamah ini menimbulkan ketakutan untuk perkara ini diulang dan dibuat lagi. Walau bagaimanapun nampaknya ianya tidak meninggalkan sebarang kesan kepada pelajar yang dikatakan terlibat dalam melakukan perbuatan kekerasan fizikal di UPNM ini. Pelaku telah pun dipanggil untuk soal siasat dan pihak polis telah pun menyoal siasat 16 orang saksi termasuk mangsa yang melaporkan kes ini. Pihak polis dalam kenyataan akhbar menyatakan bahawa kejadian ini berlaku pada 22 Oktober yang mana mangsa diminta untuk menggosok pakaian seorang pelajar senior berusia 22 tahun. Ketika mangsa sedang menggosok pakaian tersebut, tiba-tiba pelajar senior ini mengambil setrika tersebut menekap di bahagian dada mangsa yang terlibat dalam kes ini. Kes ini masih dalam siasatan. Untuk anda yang mungkin tidak faham tentang proses siasatan, anda perlu tahu bahawa apabila pihak polis menerima laporan daripada mana-mana mangsa, perkara pertama yang perlu dilakukan adalah membuka kertas siasatan dan pihak polis akan menetapkan klasifikasi siasatan tersebut di bawah seksyen apa. Untuk kes ini, pihak polis menyatakan bahawa siasatan dibuat di bawah seksyen 324 Kanun Kesiasaan mendatangkan kecederaan menggunakan senjata, dan bagi maksud senjata dalam kes ini adalah setrika yang digunakan yang dikatakan telah pun dirampas oleh pihak polis dalam kes ini. Selepas kertas siasatan dibuka, pihak polis akan mula merakam keterangan-keterangan saksi-saksi termasuk mangsa dan juga merakam keterangan suspek yang dikatakan terlibat dalam kes ini. Daripada maklumat yang diterima dalam rakaman percakapan yang dibuat di bawah Seksyen 112 Kanun Prosedur Jenayah ini, pihak polis akan membuat tangkapan sekiranya perlu dan pihak polis hanya boleh menahan suspek selama 24 jam yang pertama tanpa sebarang perintah mahkamah. Sekiranya pihak polis perlu menahan suspek tersebut melebihi 24 jam, maka suspek ini perlu dibawa ke hadapan magistrate sebelum 24 jam itu tamat dan pihak polis perlu menyatakan kepada mahkamah kenapa suspek ini diperlukan untuk ditahan lebih lama. Bagi maksud siasatan tersebut, magistrate boleh mendengar permohonan reman di bawah Seksyen 324 ini sebanyak 2 kali, maksimum 7 hari. Permohonan pertama boleh meminta 4 hari, permohonan kedua boleh meminta 3 hari. Pihak polis pada ketika ini perlu menerangkan kepada magistrate alasan-alasan permohonan reman tersebut yang diperlukan dan ianya mestilah melibatkan suspek itu perlu berada di lokap, perlu berada bersama pihak polis bagi maksud siasatan tersebut. Sekiranya mahkamah berpendapat reman itu diperlukan, maka mahkamah akan membenarkan reman tersebut. Selepas itu, pihak polis perlu membawa kertas siasatan ke hadapan timbalan pendakwa raya yang bijaksana untuk menilai kertas siasatan tersebut dan membuat keputusan sama ada terdapat pertuduhan yang boleh dibawa ke mahkamah ataupun tidak. Selepas itu, sekiranya pihak timbalan pendakwa raya berpendapat kes ini perlu dibawa ke mahkamah untuk dipertuduhkan, maka tertuduh ini akan dibawa ke mahkamah dibacakan pertuduhan. Untuk Seksyen 324, ianya selalunya dibuat di mahkamah magistrate kerana hukumannya maksimum 10 tahun penjara. Anda kena faham, kecederaan yang terlibat dalam kes ini akan dinilai oleh doktor. Sekiranya selepas doktor menilai, mengeluarkan laporan perubatan, berpendapat terdapat kecederaan kekal ataupun kecacatan kekal ataupun apa-apa yang memberi maksud grievous hurt ataupun kecederaan teruk ini, maka Seksyen 324 itu boleh ditukar seperti mana Seksyen 326 Kanun Kesiasaan yang boleh membawa kepada hukuman maksimum 20 tahun penjara. Ini semua terpulang kepada evidence yang ada dalam kertas siasatan dan penilaian yang dibuat oleh timbalan pendakwa raya. Dalam kes ini, yang paling membimbangkan adalah apabila walaupun terdapat kes yang berlaku sehingga menyebabkan kematian dan telah terbukti ianya melibatkan kekerasan fizikal
dibuat oleh pelajar-pelajar di situ. Mengapa budaya ini masih berlaku? Apa yang you nak try to portray to people? You kuat, you cederakan orang, you kena tangkap. Kalau kena tuduh, masa depan you hancur berderai. Fikir panjang-panjang. Untuk anda yang lain, check up on your children yang ada dekat asrama sekolah ke, asrama universiti ke. Make sure diorang tidak menjadi mangsa buli. Kalau diorang report, bawa ke perhatian pihak berkuasa. Okay? Jaga diri anda. Video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.